Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi, macam ni tebal lagi dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengucap Allah SWT nazir kegiatan puasa masjid, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri tazkirah sebelum Jumaat. Allah berikan kita ruang sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ada baiknya untuk kita menyingkap semula tentang perkara-perkara yang melibatkan ibadah puasa. Tuan-tuan rahimahumullah, ibadah puasa ialah satu ibadah yang mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan bukan sekadar mempunyai sejarah yang panjang, Allah SWT menyebut klausul sejarah dalam persyariatan Ramadan. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Bermulanya ibadah puasa Ramadan ini pada tahun 2 Hijrah. Bila turunnya ayat Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila turunnya ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah pun dituntut, tertulis, telah pun terpahat kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, di mana orang-orang sebelum kamu telah berpuasa. Jadi isti klausul sejarah, seperti mana orang-orang sebelum kita telah berpuasa. Maka puasa ini ibadah zaman berzaman, ibadah yang ada dibuat oleh manusia-manusia sebelum kita, merentas bangsa, merentas agama, sama ada agama langit atau agama buatan tangan manusia. Semuanya ada konsep berpuasa. Jadi puasa ini telah pun dibuat oleh agama-agama langit terdahulu. Yang Allah sebut, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun bagi agama langit yang sebelum Islam, mereka telah pun banyak mengabaikan puasa mereka. Kalau terlihat dalam agama Nasrani, mereka ada puasa. Kita ada tengok kalender lembu kuda tu, ada Yesterday, Ash Wednesday, Good Friday. Itulah hari-hari kebesaran yang mereka wajib berpuasa sebenarnya. Begitu juga sepanjang setahun, kalau kita ada 30 hari wajib puasa, mereka ada 40 hari wajib puasa. Namun puasa dah tidak menjadi satu benda yang besar pada agama Nasrani. Begitu juga pada agama Yahudi ada puasa. Jadi mereka ada puasa 40 hari. Mereka ada puasa Yom Kippur dan pelbagai lagi puasa-puasa yang ada. Dan Rasulullah menyatakan Nabi-Nabi itu juga ada puasa masing-masing. Dan puasa yang terbaik ialah syariat Nabi Daud. Rasulullah menyatakan afdalus siyam siyami Daud.
kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan Nabi Muhammad dan umat Islam sebelum bermulanya puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah, pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah, maka mereka telah pun berpuasa. Mereka berpuasa mengikut ibadah Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab itulah konsep Nabi-Nabi ini, di mana mereka diutuskan, maka mereka akan meneruskan ibadah Nabi-Nabi yang ada di situ. Nabi Muhammad diutuskan di kota Mekah, maka Nabi yang telah pun ada di kota Mekah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Maka ibadah Nabi Ibrahim itu diteruskan. Ada diteruskan bulan-bulan tanpa sembarang pindaan, antaranya haji. Haji diteruskan bulan-bulan tanpa ada sembarang pindaan. Bagaimana haji zaman Nabi Ibrahim, itulah haji zaman kita. Cuma teknikalitinya ada berubah sikit. Zaman kita naik skuter, zaman dulu naik unta. Bunyinya kereta juga lah, skuter dengan unta je. Zaman dulu satu layer je, zaman sekarang 4 layer. Tempat melontarnya pun banyak bertingkat-tingkat. Dia punya tempat bawah pun bertingkat-tingkat, tempat sa'i pun bertingkat-tingkat. Dan zaman akan datang tak tahu apa cara lagi. Tapi benda yang sama, tidak ada sembarang perubahan. Sembahyang Nabi Muhammad, sembahyang sebelum datang peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda dan sahabat-sahabat bersembahyang berdasarkan solat Nabi Ibrahim 2 waktu dengan 4 rakaat. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Tapi bila sampai peristiwa Isra wal Mi'raj, kemuncak pada Isra wal Mi'raj ialah kewajipan solat yang Allah berikan dengan 5 waktu dan juga 17 rakaat. Jadi ada yang Allah banyakkan, sembahyang Allah banyakkan. Daripada 2 waktu kepada 5 waktu, daripada 4 rakaat kepada 17 rakaat. Melibatkan haji tidak gerak, tidak diubah. Dan melibatkan puasa Allah ubah. Rasulullah sebelum datang puasa Ramadan yang diwajibkan pada tahun 2 Hijrah, bulan Syaban, iaitu pada 10 Syaban tahun 2 Hijrah, turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam tadi, kita bacakan tadi. Maka mereka berpuasa, para sahabat dan Rasulullah berpuasa ayyamul bayat. Ayyamul bayat. Dan bila sampai di Madinah, mereka tambah satu lagi, iaitu Yaumul Ashura. Bermaksud umat Islam sebelum puasa Ramadan, mereka berpuasa dulu yang wajib, iaitu ayyamul bayat dan juga puasa Yaumul Ashura. Yaumul Ashura itu 10 Muharram. Asalnya wajib untuk umat Islam, tapi kemudian menjadi sunat setelah datangnya puasa Ramadan. Dan ayyamul bayat itu 3 hari. Setiap bulan ada 3 hari bulan mengambang. Bila bulan mengambang penuh, maka berlakunya bayat, iaitu cerah, terang benderang. Maka disebut puasa ayyamul bayat, hari bulan-bulan mengambang penuh. Maka 3 hari, 13, 14, 15. 13, 14, 15 ialah hari ayyamul bayat yang wajib bagi mereka pada sebelum kewajipan puasa Ramadan, mereka wajib berpuasa. Jadi kalau 12 bulan kali dengan 3 hari, 12 kali 3, 36 hari, campur dengan satu Yaumul Ashura, 37 hari setahun. 37 hari setahun mereka berpuasa pada zaman itu. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang di zaman Nabi Ibrahim, bilangan harinya banyak. Kita 30 hari paling besar, paling panjang pun 30 hari. Tapi mereka 37 hari. Itu daripada bilangan, daripada sudut segi waktunya juga Allah sikitkan. Bilangan harinya Allah sikitkan daripada 36 atau 37 kepada 30 hari paling panjang tu. Tapi pada segi waktunya pun Allah pendekkan. Dulu orang-orang
Nabi Ibrahim ibadah zaman sebelum itu, sebelum puasa Ramadan, mereka berpuasa sepanjang hari, melainkan waktu rehat mereka boleh makan minum antara maghrib isyak saja. Antara maghrib isyak saja boleh makan minum. Kita kalau kena puasa macam tu, mau 30 kilo hilang. Tuan-tuan rahmatullah, bila datangnya puasa Ramadan, maka Allah turunkan ayat untuk puasa bagi umat Nabi Muhammad. Tadi dah dipendekkan daripada 36 hari kepada 30 hari, paling panjang pun. Kemudiannya Allah singkatkan waktu. Maka Allah bagi tahu dalam Quran, wa kulu washrabu, kamu makan dan minumlah hatta, sehingga sampai nampak khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Kamu boleh makan minum daripada maghrib tu, makan minum sampai subuh, sampai nampak benang putih dan benang hitam. Jadi kalau gelap, pakai jubah putih ni, kuah hitam sama je, tak ada warna, nampak gelap saja. Tapi bila dah ada cahaya, iaitu dah ada fajar, maka boleh nampak benang putih dengan benang hitam. Nampaklah jubah putih, jubah hitam, beza dia mula bila ada fajar. Jadi bermaksud makan minum untuk umat Nabi Muhammad boleh bermula maghrib sampai subuh. Orang dulu, umat sebelum tu, daripada maghrib sampai isyak kali. Isyak tu mula puasa tadi. Mereka hanya boleh antara maghrib isyak saja. Bermaksud sahur itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Sahur itu ibadah yang ada pada umat Nabi Muhammad. Sebab itulah umat Nabi Muhammad ni sahur ni dijaga sungguh-sungguh. Walaupun subuh tak semayang, sahur bangun. Sahur bangun itu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad. Subuh kadang-kadang dia tak semayang, tapi sahur dia boleh bangun. Dia boleh bangun sahur pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, goreng nasi, goreng telur apa semua. Tapi subuh dia tak semayang. Jadi tuan-tuan rahmatullah, tidak ada pada umat dulu sahur, sebab mereka berpuasa antara maghrib dan isyak. Sampailah datang ayat tadi. Ayat tadi, wa kulu washrabu, kamu boleh makan dan minum daripada maghrib sampailah ke subuh. Maka disitulah datang syariat sahur. Maka Rasulullah sebut sahur, tasakharu, bersahurlah kamu, wa inna bis sahur barakah, sesungguhnya pada sahur itu adanya keberkatan. Maka bila ada keberkatan, maka sahurlah. Dan sahur itu benda keberkatan dan kehebatan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan seabdal-abdalnya sahur itu dilewatkan hampir dengan subuh. Hampir dengan subuh. Maka di Malaysia ini kita ada satu istilah waktu imsak. Waktu imsak itu tak ada hadis tentang imsak, tetapi disitulah kehebatan ulama Melayu. Saya menulis kajian tentang fiqh syafi'i ala Melayu. Jadi antara kehebatan fiqh ulama Melayu ini, mereka melakukan satu proses imsak. Imsak ni ialah proses menahan diri. Dia boleh makan, tapi dia menahan diri sebab apa? Mereka memahami hadis Rasulullah. Bila ditanya kepada sahabat, bagaimana puasa Rasulullah? Bila Rasulullah berhenti makan? Bila Rasulullah berhenti makan, maka sahabat menyatakan Rasulullah berhenti makan, bersiap sedia untuk bersembahyang subuh, ialah kira-kira 50 ayat, 50 ayat. 50 ayat inilah dipahami oleh para ulama kita sebagai tempoh senggang. Ada buffer zone, ada buffer zone kat situ, supaya kita ni orang Melayu makan sambal belacan pedas, kena bersedia. Dan jangan sampai termakan. Jangan sampai bila azan termakan. Siapa yang azan termakan, batal puasa dia. Batal puasa dia. Ustaz, ada hadis kata sahabat makan, dia dengar azan, dia selamba, dia terus dia makan. Sahabat-sahabat lain tak tegur pun. Ya, hadis itu betul ada. Hadis itu hadis yang sahih. Tapi apa pandangan para ulama-ulama mazhab Syafi'i? Hadis ini ialah hadis yang perlu dimasukkan dalam live, dalam
dalam lab tempat kita mengkaji. Jadi bila hadis ni bercanggah dengan ayat Quran tadi, ayat Quran kata bila naik air fajar, maka tiada lagi lah makan minum. Kalau makan minum batal. Tiba-tiba sahabat ni boleh mengunyah lagi tengah azan. Dan sahabat lain tak tegur. Sahabat ni kalau ada benda salah dia tegur. Maka di situlah kita bila jumpa hadis tak boleh baca dan ambil hukum. Jumpa hadis bila ada pelik sikit, dia kena tengok dulu apa cerita belakang hadis tu. Dia kena tengok dulu sejarah hadis tu. Apa cerita belakang hadis tu? Dia ada cerita. Hadis dia tadi yang sahabat makan tengah azan tu, azan Rasulullah ni ada dua. Azan Rasulullah ni ada dua orang, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum. Bilal bin Rabah ini ialah azan pertama. Abdullah bin Maktum ni azan masuk waktu. Beza azan Bilal bin Rabah tidak ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Azan Abdullah bin Maktum masuk waktu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi azan Bilal bin Rabah tu azan untuk kejut orang tidur. Sebab tu namanya Bilal. Limaza? Kenapa namanya Bilal? Lianna sawtuhu balilun. Kerana suaranya balil. Balil tu nyaring. Maka dipanggil si Bilal, ya Bilal. Orang Melayu kita bantai nama Bilal. Sebenarnya nama muazzin yang melantunkan azan, seruan. Tapi Bilal pun boleh juga sebagai sejarah manusia yang melaunkan azan tadi. Jadi Bilal itu panggilan Rasulullah kepada Bilal. Ya Bilal, arihni bis-salah. Wahai Bilal, rehatkan aku dengan sembahyang. Maksud dia faham itu sebuah azan. Rasulullah nak berehat dengan sembahyang. Jadi Bilal ni kalau waktu subuh, oleh kerana dia dipanggil si nyaring, adapun Abdullah bin Maktum suaranya merdu. Suara merdu ni jangan suruh kejut orang tidur. Lagi tidur lagi. Maka Bilal lah suara nyaring. Maka Bilal melakukan azan yang pertama. Jadi azan zaman Rasulullah ada dua, azan Bilal dan azan Abdullah bin Maktum. Sahabat yang makan tengah azan tu, itulah azan Bilal bin Rabah. Jadi sebab tu sahabat-sahabat lain tak tegur. Kalau makan azan Bilal bin Rabah, dua pinggan lagi pun boleh. Tak sahabat dia ya. Jadi sebab tu bila baca dia hadis, ada macam pelik sikit, jangan terus ambil hukum. Dia kena dikaji dulu. Maka sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, kalau ada tengah-tengah makan tu tiba-tiba azan, azan Malaysia ni azan tu masa waktu pula wajib doa. Kalau dia ikut hadis yang sahabat makan tadi, batal. Hadis sahih tapi kamu tak faham dengan cara tu. Hadis tu hadis tentang azan Bilal bin Rabah, azan bukan masuk waktu, azan kejut orang tidur. Maka sebab tu sahabat tadi belasah makan dia. Dan sahabat-sahabat lain tak tegur pun. Jadi kena faham sejarah sebalik hadis. Jadi bila ada makanan dalam mulut, luar wajib doa. Sebab itulah kita membuat bumper zone. Bumper zone tadi imsak. Imsak tu bukannya puasa. Imsak tu menahan diri. Supaya kita beradab dengan ibadah tu. Orang Melayu ni dia betul-betul beradab. Datang Jumatnya awal, puasanya pun nak puasa tu dia ada waktu imsak dia menahan diri. Dan saya ceritakan tadi, walaupun ada orang kata imsak ni bid'ah, imsak ni tak ada dalil, imsak Rasul tak pernah buat, ada imsak tu ada dalil dia. Bila sahabat tanya pada sahabat yang lain bagaimana puasa Rasulullah, bila Rasulullah berhenti makan sampai Rasulullah mula sembahyang, maka sahabat yang duduk dengan Rasulullah mengatakan kira-kira khamsina ayat, 50 bacaan ayat Quran di antara Rasulullah berhenti makan sampai Rasulullah mulakan sembahyang subuh. Di situlah para ulama kita mengambil adanya waktu imsak, waktu berjaga-jaga. Bila berjaga-jaga tak adalah makan, makan ada lagi dah 10 minit lagi makan 10 minit. Rupanya jam dia 10 minit. Jam masjid dah cukup dah. Tengah dia makan sama belacan, kita masuk aja puasa. Dan ada tempat bukan sekadar puasa 20 jam, malam dia sangat pendek. Kawasan utara island tu dah utara lah, atas lagi. Kawasan itu dalam kajian saya mesti buat beberapa buku tentang jamak dan qasar. Mereka kalau musim panas,
mereka wajib buat jamak takdim. Wajib buat jamak takdim. Dan bila mereka bincangkan tentang tarawih, jangan cuma bincang 8-20, kena bangun. Sebab apa? Malam dia 8 jam, 4 jam saja. Malam dia 4 jam. Masuk dia maghrib, orang buka puasa. Lepas buka puasa, dia akan semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, dia akan bangun semayang isyak, jamak takdim. Sebab apa? Sebab tidak ada waktu isyak. Dia punya isyak ni ialah habis dia ufuk merah, bila gelap itu isyak. Tapi di sana tidak ada ufuk gelap. Ufuk dia merah saja. Langit tu merah saja. Gelap tak ada. Tahu-tahu ayam pokok saja subuh. So isyak dia tak ada. Maka orang di sana wajib buat jamak takdim untuk mewujudkan solat isyak tu. Kalau dia tak buat jamak takdim, dia akan buat jamak takyah. Tak cukup 5 waktu semayang. Jadi itu antara fatwa-fatwa contemporary untuk orang di kawasan sana. Jadi bila mereka wajib semayang jamak takdim, lepas semayang tu semayang isyak. Lepas semayang isyak tu barulah boleh nak bincang semayang tarawih apa semua kan. Dan jangan cuma bincang 8-20. Tak, buat 8 ni. 20 tu sebab dia ada masa yang pendek untuk tidur dan sebagainya. 3 jam lebih sikit dah masuk, 3 jam dia dah masuk subuh dah bermula puasa. Jadi jarak antara dia puasa dengan buka puasa tu, buka puasa dengan sahur tu sangat dekat. Jadi itu antara fiqh yang terbaru lah. Tak terbaru sangat, saya buat buku tu dah lebih 10 tahun dah. Kita ada tentang kat sini itu tentang fiqh jamak dan qasar. Jadi puasa ini ialah ibadah yang sangat hebat dan dia ada. Biasanya ibadah ni dia dah kaku lah. Dia tak ada benda-benda banyak ijtihad. Tapi puasa ni ada banyak ijtihad. Puasa ni ada banyak ijtihad yang baru. Kalau semayang tak banyak ijtihad. Tapi puasa ada banyak ijtihad yang baru, terutama yang melibatkan dengan kesihatan. Tadi melibatkan waktu, melibatkan kesihatan. Jadi puasa itu ialah perkara yang banyak melibatkan ijtihad. Sekali kita tengok kalau sempat kita masuk tentang kesiapan memahami perkara-perkara melibatkan kesihatan dalam perkara puasa. Jadi puasa ni sebab itulah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab bila bulan Ramadan ini rujukan kepada lunar kalender. Kita tak berpuasa berdasarkan solar kalender. Dalam Islam kita boleh pakai solar kalender boleh, lunar kalender boleh. Berdasarkan dalam Quran Allah memberikan endorsement tentang kebenaran pada 2 jenis takwim. Allah mengatakan walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinin wasdadu tis'a. Kami tidurkan ashabul kahfi itu 300 tahun dan 309 tahun. Tuan, Allah kata Allah tidurkan ashabul kahfi itu 300 tahun dan 309 tahun. Ini bukan tidur 30 minit tengah khutbah, tengah kuliah kan? Bukan. Itu biasa. Tidur 30 minit tengah khutbah biasa. Tidur 3 minit lagi biasa. Ini tidur 300 tahun. Allah kata, aku tidurkan ashabul kahfi itu 300 tahun dan 309 tahun. Kenapa Allah sebut 2 nombor? Jangan cuma tikam nombor ni. Kalau kena, saya tak tahu. Besok ada first prize ada 1. Jangan tikam. Beritahu awal ni 300, 39 dan tikam. Kena nanti jawab sendiri. Jadi bermaksud kalau kita tengok dalam penafsiran para ulama, 2 nombor itu ialah 2 takwim. Bermaksud aku tidurkan ashabul kahfi itu 300 tahun mengikut solar kalender dan 309 tahun mengikut lunar kalender. Lepas para ulama mengatakan kedua-dua kalender ini, solar dan lunar ini kita boleh pakai. Walaupun dia ada kaitan dengan agama. Ini agama Masih ni, Masihi ni, kalender Masihi, tak apa, boleh pakai sebab dia keputusan. Walaupun ada kaitan agama, boleh pakai. Kita pakai kalender Masihi yang ada lagi 23 Februari, Masihi ya.
Boleh pakai sebab dia bukannya keagamaan tulen. Dia melibatkan pengurusan. Begitu juga kalender Cina. Baru lepas ni kan, raya tahun baru Cina, boleh je. Tahun baru Cina tu berdasarkan lunar kalender. Kalau tahun baru Masihi itu solar kalender. Cuma lunar kalender tahun baru Cina ni ada benda-benda kita tak berapa nak kenal sangat. Tanya kan, abang lahir tahun apa? Senyap aja. Abang tahun Nagu Ustaz. Tahun Nagu. Abang ayam. Abang senyap aja. Dia punya tahun babi. Lepas tu dia senyap aja, tak nak cakap. Tahun babi Ustaz. Abang tahun anjing. Orang Melayu ni buat anjing mandi ni memang tak boleh nak sebut lah. Jadi boleh dia pakai, tak ada masalah. Cuma gamak-gamak je lah. Bagi orang Cina tak ada apa-apa. Okey je. Tapi bagi kita ni dia ada sikit sentimen. Tapi sebenarnya boleh je. Boleh. Dan Allah letakkan puasa kita pada bulan Ramadan sebab puasa kita mengikut sistem lunar. Bila sistem lunar ni dia akan merasai seluruh timing. Ada masa-masanya musim panas, ada masa-masa musim sejuk. Saya di Mesir dulu, masa duduk di sana musim sejuk aja. Musim sejuk, rasa beriman betul. Mula sahur pukul 7 pagi. Berbuka pukul 5 petang. Allah, rasa macam beriman nak puasa setahun pun tak apa. Musim sejuk, cuma kena musim panas. Tak diam buat batil. Ambil tuala, letak buat katil. Berakhir bernasi dah di bawah tu. Bila jam 7 nak buka ni kan. Sahur pukul 4 pagi, buka pukul 8 malam. Maka musim panas hanya. Tapi Allah bagi merasa semua. Ada masa-masa bulan 3, masa-masa bulan 4, masa-masa bulan 5 menyebabkan dia merasa semua. Tapi Ustaz, kita ni tak rasa apa-apa pun. Kita orang Melayu kata istiwa tuan-tuan. Bila kata istiwa tu Allah bagilah musim apa? Hujan, tak hujan, hujan, tak hujan. Sebab kita diam di tengah-tengah. Tapi kalau nak rasa 4 musim, duduk luar. Duduk luar 4 musim. Bermaksud dia akan rasa panas, sejuk, apa semua. Tapi kalau ikut solar kalender, dia akan statik tu. Jadi itu di antara rahmatnya bila Allah letakkan berdasarkan kepada Ramadan yang mengikut solar lunar kalender, dia akan merasa pada semua waktu. Waktu sejuk pun dapat, waktu panas pun dapat. Tapi yang cerdik tu waktu musim panas dia lari tempat lain. Tapi yelah nak lari tu pun dia kena menyediakan pos melarikan diri tu. Banyak juga. Jadi kalau tak ada pos, duduklah hadap je lah. Jadi itu satu. Dan kemudiannya dalam perkara melibatkan Ramadan ini, kita cuba semak-semak balik. Semak-semak balik buku-buku lama yang kita beli tu, ataupun mana-mana bahan-bahan yang kita download tu, tengok-tengok balik tentang perkara sah dan batal, perkara sah dan batal dan sebagainya. Jadi jangan setengah orang tu dia datang nak sembahyang tarawih kan. Datang sembahyang tarawih tak sembahyang isyak. Datang terus jadi ramai. Siapa yang pernah buat benda tu saya senyap je. Tahu yang buat dia dah. Dia datang imam dah sembahyang tarawih dah. Dia tak sembahyang isyak lagi, dia terus selama dia join imam sembahyang tarawih kan. 20 rakaat itu dia ingat taat 20 rakaat. Allah Akbar. Tak sah. Sebab apa? Dia tidak sembahyang isyak ni. Sembahyang tarawih ni ialah qiyamul Ramadan. Nama lain tarawih ini tarawih. Tarawih ini ialah rehat kalimat raha. Nama lain ialah qiyamul Ramadan. Bila qiyam ni dia kena malam. Malam ni maksudnya lepas isyak. Isyak maksudnya lepas sembahyang isyak barulah dinamakan qiyamul Ramadan. Jadi dia sembahyang isyak dulu, lepas isyak barulah sembahyang tarawih. Dan tuan-tuan rahmatullah kena tahu juga tentang walaupun benda sunat, kena tahu juga tentang benda-benda yang selalu masalah tentang niat. Bila nak niat? Kalau dapat, Ustaz saya selalu terlupa niat. Tak apalah kalau selalu terlupa niat, boleh bertaklid kepada guru Imam Syafi'i itu Imam Malik rahimahullah. Boleh niat sebulan. Ustaz, niat sebulan tu pun saya lupa. Oh, memang Melayu bukan lupa betul. Jadi malam pertama tu saya nak niat dah, tapi malam tu saya lupa. Tak payahlah. Memang kena niat setiap malam tuan. Malam yubayitu siyam wala siyam malam. Barang siapa yang tidak berniat
pada waktu malam, maka tiadalah puasa untuknya. Tapi kalau dia sempat untuk niat sebulan, maka bertakbir pada imam Malik rahimahullah, maka sah puasa dia. Tapi kalau dia terlupa, dia jadi maling mudah lupa ni. Sebab hadis kata malam yubayyitu siam, kalau siam malam, siapa yang tidak berniat pada waktu malam, tiadalah puasa untuknya. Dia pegang hadis tu. Nanti dia buka puasa selama dia minum soya. Sebenarnya dia boleh puasa lagi. Sebab ada tak benda-benda membuat dia wajib tahan diri. Bukan masuk kalau penting puasa boleh minum, selama dia minum soya. Saya tak puasa hari ni, saya terlupa niat malam tadi. Kamu kena menahan diri. Tak boleh minum-minum. Jadi itulah niat. Niat untuk berpuasa esok. Jadi sah dia puasa esok. Jadi kena selamatkan benda-benda ini. Jadi kalau ada perbuatan membawa kepada niat, maka itu juga dianggap sebagai niat, maka berpuasa tuan. Tapi kalau dia langsung, ni jenis bukannya mudah lupa, atra lupa, itu lupa, ini lupa, semua lupa, maka dia memang wajib menahan diri. Yang tak sah puasa dia. Tak ada benda yang membawa pada niat, semua lupa, maka dia wajib menahan diri. Tapi tidak dinamakan puasa, wajib menahan diri. Jadi dia kena bersungguh-sungguh untuk berpuasa, kena faham cara undang-undang berpuasa, syariat puasa dan sebagainya. Dan dia tak boleh pula makan. Dan bab niat ini dia boleh tinggalkan puasa, tapi ada orang-orangnya dia wajib puasa dulu. Wajib puasa dulu. Ada orang-orang dia boleh tinggal puasa terus. Siapa orang dia? Dalam Quran mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam Quran dia mengatakan faman kana minkum marida aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ni dua jenis orang sakit. Satu Quran mengatakan marida, satu Quran mengatakan yutiqun. Satu Quran mengatakan yutiqun ini ialah orang yang langsung tak boleh puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, barang siapa yang langsung tak boleh puasa, wa fidyatun ta'amu miskin, maka dia tak payah puasa dah. Niat puasa pun tak payah. Sebab dia memang tak boleh buat apa penyakit yang doktor sahkan, dia memang tak boleh puasa sampai dulu. Maka orang seperti itu dia bayar fidyah. Jadi daripada situ lah ni kan, RM3.5. Jadi punah 600 gram aja. 600 gram. Jadi 600 gram tu kalinya beras kita makan kan. Jadi itulah bayaran dia. Jadi sangat mudah untuk berpuasa bagi orang yang sakit. Itu yang sakit teruk. Tapi kalau yang tak sakit, bukalah puasa. Jangan berpuasa. Ada masa-masanya haram dia berpuasa. Dulu saya jaga satu pusat dialisis, makcik ni doktor beritahu tak boleh puasa. Dia puasa juga. Sampai nak puasa pula. Jadi kita beritahu tak boleh makcik. Bukannya ustaz yang marah, Allah marah. Allah kata apa? Milo ais, mahal kan? RM4. Jadi duduk atas kursi itu senang lah dia. Allah Akbar rukuk. Atas kursi pun tak boleh, sambil baring je. Gerak-gerak kepala je. Allah Akbar rukuk. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Gerak kepala je. Kepala tak boleh, patah berempit. Saya pesan, kalau nak semayang ke hospital, bagi tahu pada nurse. Tulis ada. Menggunakan wahai orang-orang beriman. Jadi dua cara penafsiran wahai orang beriman. Pertama, hanya orang beriman saja yang boleh buat. Yang kedua, orang yang mampu mempunyai iman, walaupun senipis bawang, dia akan mampu melaksanakan arahan itu. dalam ayat ini, satu Baqarah ini, Allah mengatakan wahai orang-orang beriman. Maksudnya selagi mana dia ada iman, selagi mana ada iman dia masih berdenyut, dialah orang yang Allah panggil. Kita kalau bapa kita panggil, kita akan dengar. Walaupun duduk dekat pasar malam, ramai orang, tiba-tiba ayah kita panggil Azhar. Kita dengar, kita kenal suara dia. Kan semalam dah balik ke kampung, ada pula kat sini. Kita cari mana suara tadi. Kita dengar, kita kenal. Itu kalau ayah kita. Awet kita lah lagi kenal kan. Isteri kita lagi kenal. Ini Allah. Bila Allah panggil tuan-tuan,
semua makhluk yang ada iman akan menyaut semuanya. Jadi